Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambung muka surat 66, bermula dengan baris begitu juga para nabi yang lain. Kita sambung daripada situ. Begitu juga para nabi yang lain didustakan oleh umat masing-masing yang mengadakan puak-puak penentang, dan akhirnya umat tersebut dibinasakan oleh Allah. Kita masih membahaskan ayat yang kelima daripada Hamim Al-Mu'min atau surah Ghafir ini, dan bulan yang telah lalu kita telah membaca di antara contoh-contoh penentangan adalah penentangan kaum Nabi Nuh alaihi salam terhadap Nabi Nuh sendiri. Telah saya bacakan beberapa ayat daripada surah Al-Qamar tentang bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Dan malam ni kita sambung. Begitulah juga umat-umat yang terdahulu. Min ba'di Nuh, selepas Nabi Nuh alaihi salam. Di sana lahir juga penentang-penentang kepada risalah agama Allah. Dan ia adalah perkara yang berterusan sehingga ke hari kiamat. Jangan kita hairan perkara ini. Walaupun sudah tidak ada lagi Nabi dan Rasul,
alaihimus salatu wassalam. Tetapi demikianlah sifat perkara itu, iaitu hak dan batil pasti akan berlawan. Dia tak boleh bertemu, dia tak boleh duduk dalam satu acuan. Hak batil wajib berpisah. Kalau tuan-tuan muslimat ziarah sebuah masjid di Madinatul Munawwarah, namanya Masjid Al-Ijabah, dalam 800 meter daripada Masjidin Nabawi. Masjid Al-Ijabah adalah masjid yang Nabi berdoa kepada Allah, memohon 3 perkara. Allah perkenan 2, Allah tolak 1. Nabi minta, kalaulah berlaku banjir di Madinah, maka janganlah banjir sampai tahap banjir yang melampau, yang menghancurkan Madinah. Allah perkenankan. Nabi minta, kalaulah berlaku kemarau di Madinah, maka janganlah kemarau itu terlalu panjang sehingga menyusahkan penduduk Madinah. Allah kabulkan. Nabi minta yang ketiga, janganlah umat berlaku perpecahan. Allah reject. Allah tidak terima permohonan yang ketiga. Kenapa? Kerana hak dan batil mesti berlawan. Dia tak boleh duduk sekali. Maka bila bertembung hak batil, berlakulah perpecahan itu, pemisahan itu. Allahu Akbar. Ini memang sistem dia macam tu. Maka orang yang duduk di atas dasar hak mesti menghadapi puak-puak kebatilan. Maka berlakulah perpecahan, berlakulah perkara yang bagi manusia kadang-kadang dia rasa tak elok, tetapi itulah benda dia yang Allah ajar. Seperti kata Sayyid bin Qutub di dalam tafsirnya fi Zilalil Quran, bahawa hak dan batil pasti berpisah. Di dunia mereka berpisah, di akhirat juga berpisah, kata Sayyid bin Qutub. Ini kena faham. So Allah tak terima doa Nabi yang ketiga. Pasti hak batil bertembung, tak boleh duduk sekali. Dan itulah yang berlaku sehingga ke hari kiamat. Di sana ada syurga untuk pejuang-pejuang atas kebenaran. Di sana ada neraka untuk pejuang kebatilan. Simple. Allah Ta'ala buat begitu. Aku bagi kamu akal, kenapa kamu tak boleh berfikir? Aku hantar pada kamu agama paling baik, paling hebat, nama dia Islam. Kenapa kamu nak bantah? Kenapa kamu rasa tak puas hati? Fitratallahi allati fataran nas, agama yang menjadi fitrah bagi manusia, agama Islam, ad-dinullah. Kenapa kamu tak puas hati? Nerakalah tempatnya. Ini benda yang memang Allah susun begitu. Yang kita kena pastikan ialah kita duk belah mana hak tu. Duk belah kebenaran ke, duk belah kebatilan? Tanyalah diri masing-masing. Hidup tak lama tuan-tuan. 60, 70, 80 habislah kita. Maka kita mesti faham akhirat kekal abadi.
selama-lamanya, dan tentulah kesenangan abadi yang kita mau ialah di negeri akhirat. Ini mesti faham betul-betul. Maka penentang-penentang ini mereka wujud sampai ke hari kiamat. Baik. Dan Allah binasakan mereka. Itulah peraturan Allah. Sunnatullah fi khalqihi, yaitulah sunnah Allah terhadap penciptaan dia. Begitulah Allah Ta'ala buat. Penentang-penentang tu pasti lahir, dan mereka akan dikalahkan oleh kebenaran, dan sudah pastilah tempat mereka neraka Allah, wal'iyadha billahi min zalik. Itulah peraturan Allah, sunnatullah fi khalqihi, terhadap kaum yang mendustakan para rasul, dibinasakan dari dahulu lagi, seperti kaum 'Ad. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, bacalah surah-surah di dalam Al-Quran. Bertemulah kita di antaranya kisah Nabi Hud alaihi salam dan kaum dia 'Ad. Dalam contoh yang almarhum penulis sebut, kaum 'Ad duduk di negara Yaman. Nama tempat dia Al-Ahqaf. Baik, itu ada surah dalam Quran, Hamim Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ialah kawasan padang pasir, tempat tinggal kaum 'Ad. Mereka bertamadun, mereka boleh membina bangunan-bangunan yang tinggi, pencakar langit dengan tiang-tiang yang haibat. Allah utus kepada mereka saudara mereka Hud alaihi salam. Wadhkur akhahum Hud. Allah hantar, ingat saudara mereka Hud. Kepada 'Ad Allah kirim Hud. Tuan-tuan muslimin muslimat, manusia dia dah capai kemajuan teknologi, kesenangan, dia mula belagak, dia mula angkuh, dia mula sombong. Tuan-tuan muslimat, tengok ucapan pemimpin-pemimpin 'Ad, ayat nombor 15 surah Fussilat. Allah Ta'ala sebut, fa'amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah. Ayat 15 Fussilat surah 41, juzuk 24, ayat nombor 15. Kata Allah, fa'amma 'adun, maka ada pun kaum 'Ad, fastakbaru fil ardi, mereka berlagak sombong, takabur, fil ardi, atas muka bumi, bighairil haq, tanpa sebab. Tanpa sebab belagak sombong tak boleh. Islam membenarkan kita sombong kepada orang-orang yang sombong dengan Allah, boleh. Orang yang sombong dengan Allah, kita boleh sombong dengan dia, dengan niat dia menghentikan sifat sombong dia. Boleh dalam ilmu tasawuf. Sombong ni tak boleh, haram. Takabur ni sifat Allah. Antara nama Allah Al-Mutakabbir, itu Asmaul Husna. Allah saja yang layak sombong. Allah saja yang layak, kalau kita nak guna kalimah takabur, Allah. Dan nama dia Al-Mutakabbir. Manusia tak boleh ambil sifat sombong.
Kecuali bila orang tu sombong, kita boleh sombong balik dengan dia, dengan syarat dia berhenti sombong. Boleh. Tu Islam aja. Lain keadaan tak boleh. Maka kata Allah ayat 15 Fussilat, mereka berlaku sombong bighairil haq, tanpa hak. Tengok apa pemimpin dia kata. Ayat 15 Fussilat. Wa qalu, dan mereka berkata, man asyaddu minna quwwah, siapakah yang terlebih kuat daripada kita? Siapakah yang terlebih hebat daripada kita? Itu dia manusia. Pakai kapcai, rajin ke masjid. Boleh kereta beli sebiji protonnya, masjid tak pergi dah. Punya belagak, tu dia manusia. Rasa hebat dia, baru proton je pun maaf sebut. Sebelum ni gerek, sebelum ni motor cabuk aja. Semayang 5 waktu tepat. Boleh kereta tak mai dah. Tu perangai kita. Man asyaddu minna quwwah, siapakah yang terlebih kuat, yang terlebih hebat daripada kami? Kata Ad, kami boleh bina bangunan pencakar langit, tiang-tiang yang cantik. Tengok Allah jawab, awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah wa kanu biayatina yajhadun. Lengkap ayat 15 Fussilat. Allah jawab, Allah kata awalam yarau annallaha, apakah mereka tidak boleh melihat Allah yang menciptakan mereka, huwa asyaddu minhum quwwah, adalah Allah itu terlebih kuat daripada mereka. Allah tanya balik, hampa ke buat biji mata? Hampa ke yang korek lubang hidung? Hampa ke yang buat bulu hidung? Hampa ke yang buat lidah sampai boleh rasa masam, manis, tawar, pahit? Hampa ke yang boleh buat telinga sampai hampa boleh mendengar? Hampa ke yang buat mata sampai boleh melihat? Allah tanya kaum Ad, awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah, siapa lebih kuat? Kata Allah, aku ke kamu? Walau ayat ni turun bagi mencela kaum Ad, tapi secara umum kita faham Allah lah yang maha gagah. Apa tuan-tuan boleh buat kalau besok pagi tuan-tuan jatuh bilik air dan stroke? Apa yang tuan-tuan boleh buat? Bangun-bangun tidur jatuh, lumpuh separuh badan, na'udzubillahi min zalik. Apa kita boleh buat? Terror mana kita? Rumah 6 tingkat, duit dalam bank beratus ribu, main-main stroke, makan apa tak boleh, minum air sejuk, roti bodoh. Maaf sebut, leleh hayak liok. Kesian kita tengok, kesian. Siapa boleh halang Allah? Kita nak tanya diri kita, siapa paling kuat? Siapa paling gagah? Degupan jantung kita at any time Allah boleh bagi berhenti. Apa kita boleh jamin berhenti tahun depan? Allah boleh balik berhenti lah juga kalau Allah nak. Berhenti kita jantung, berhenti jadi orang. Jantung berjalan, kita pun jalan. Jantung berhenti, kita jalan. Siapa cakap gitu? Jantung berhenti, kita jalan. Jantung jalan, kita jalan. Jantung berhenti, kita pun jalan. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, Allah Ta'ala kata, akulah paling gagah, akulah paling kuat. Kita yang umur 50 lebih, kita yang umur 60 lebih, kita yang dah capai 70 lebih, apa perasaan kita? Apa yang kita lalui pada tubuh kita? Kekurangan tenaga, cepat letih,
Selera makan tak berapa tapi rokok steady. Makan tak berapa, rokok laju. Yang tu jangan tanyalah. Selera tak berapa, malam makan roti bodoh je. Tak berapa dah nak makan nasi ke apa. Tak ada dah. Umur kita lagu ni 60 lebih, 70 kan. Mengira-ngira bilalah aku nak kena kapan. Lalu tepi kubur duk tengok bilalah giliran aku pula ditanam orang. Dia main perasaan tu. Dia main macam-macam. Bila kita sampai pada umur yang sedemikian, tu alhamdulillah lah Allah bagi sedar. Buat umur dekat 100 pun tak sedar ke diri. Dok rasa hebat nak jadi ketua lagi. Coy, apa lagu tu? Tak acih. Umur dekat 100 ni mau pergi masjid ya. Terus duk mimpi jadi ketua dah. Tak usah mengarut semua. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, Allah kata akulah, woi kaum Ad, akulah yang paling kuat. Akulah. Allah Ta'ala sebut apa? Awalam yarau. Tengok ayat. Ayat 15 Fussilat. Allah kata awalam yarau. Yarau makna tengok. Tengok dengan mata apa? Tubuh hampa, lidah hampa tak boleh fikir ke aku maha gagah. Tu dia duduk. Lalu mereka sombong, mereka bantah Nabi Hud. Allah punahkan mereka dengan angin puting beliung. Tuan-tuan rojok suratul Haqqah, surah 69, juzuk 29. Tuan-tuan tengok awal surah Al-Haqqah, kemusnahan kaum Samud. Kemusnahan kaum Ad. Al-Haqqah, mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah, kadzabat Samud wa 'Adun bil qari'ah, fa amma Samud fa amma 'Adun fa amma Samud fa uhliku bit taghiyah wa amma 'Adun. Tengok start ayat nombor 6 suratul Haqqah. Apa Allah buat dekat Ad? Yang kata kamilah kuat, kamilah hebat. Kita serupa sesaduk belagak. Pemimpin-pemimpin dunia negara mana pun terutama kita Malaysia, jangan rasa kita hebat. Teknologi yang kita capai, kemajuan yang kita nikmati, jangan kita rasa kita hebat. Allah segala-gala. Allah boleh tarik, Allah boleh bagi macam-macam kepada bumi kita Malaysia. Walaupun kita doa siang dan malam, aman dan makmur, alhamdulillah. Tetapi jangan lupa, Allah melihat perbuatan kita. Maka Ad kenapa? Fa amma 'Ad fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Hancur kaum Ad. Aduk belagak kata, aduk kata kamilah paling kuat. Allah kata adapun Ad, kami hancurkan mereka dengan angin puting beliung yang bertiup sab'a layalin wa thamaniyata ayyam, yang bertiup 7 hari 7 malam non-stop. Hari ke-8 baru berhenti. Tuan-tuan muslimat, boleh bayang tak ribut taufan 7 hari 7 malam? Tu fikir Zat. 7 hari 7 malam, 7 kali 24 jam. Tu fikir Zat berapa jam ribut? Allah bagi ke kaum Ad sab'a layalin wa thamaniyah 8 ayam, hari ke-8 baru berhenti. Cuba bayang.
7 hari ribut punya pukul. Kita kena ribut apa dulu? Ribut Greg lah, Taufan Katrina lah, macam-macam. Dia mai kadang-kadang dia lintas aja. Ni meteorologi, bagian kaji cuaca, ramal, ujung sebelah, awal sebelah, macam-macam. Dia mai nanti ribut peti, dia mai pada Filipina, siklon, dia akan singgah, dia lalu, dia lintas. Celah-celah tu kata nak pilihan raya juga, entahlah. Tuan-tuan muslimin muslimat, kita nak sebut Allah hantar tu sat je. Tercampak habis bumbung rumah dipendang, ribut mai 2 jam. Tanjung Dawai ribut mai 1 jam, cukup. Siap wakil rakyat nak pergi melawat. Tercabut habis bumbung rumah, dia lalu bila? 10 minit. Sejam tu kira mati tuan oi. Dia lalu 5 minit ya. Dia lalu 10 minit ya, ribut. Celah-celah Tanjung Dawai apa semua, pendang, merebut ian apa semua ni, dia lalu 10 minit ya. Ranap. Kita nak bayang 7 hari 7 malam, hari ke-8 baru berhenti. Allah. Siapa? Kaum hak sembang deras. Hak kata kamilah hebat, pembangunan kamilah hebat, infrastruktur kamilah hebat, semua hebat. Allah bagi, kata Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar, adalah angin yang bertiup menghentam kaum Ad. Angin itu bersifat sejuk. Dahlah ribut, sejuk pula. Tuan boleh bayang tak? 7 hari 7 malam non-stop. Macam mana gambar? Tara 10 minit pun kelang kabut habis. 7 hari 7 malam. Hari ke-8 baru berhenti. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Mereka bergelimpangan mati, kata Allah. Laksana pokok-pokok kurma yang menanti untuk reput. Allah abad tu. Pokok kurma jatuh lama dia, tunggu dia reput. Macam itulah kaum Ad. Hak samsing gedebe dok kata kuat, punca apa? Tolak para rasul. Itulah. Bukan pasal pembangunan tu. Hak tu Allah tak marah, buat pi lah. Punca apa? Punca tak senang dengan Nabi Hud. Lagu tu kita. Tak senang dengan Nabi Muhammad. Tak senang dengan kedatangan Rasulullah. Tak senang dengan ajaran Islam yang Nabi bawa. Tunggu Allah anak kita. Wal'iyadzabillah. Minta tidak. Tapi itu sunnah peraturan Allah. Sebab itu daripada pemimpin negara sampai rakyat petani, pesawah dibendang, sami'na wa ata'na, wajib taat dan patuh kepada Allah, mengikut dasar Al-Quran dan sunnah Nabi. Hampa seleweng yang pasiak. Wal'iyadzabillahi min zalik. Itu dia kaum Ad. Hancur habis 7 hari 7 malam. Ribut taufan melanda mereka. Anginnya bersifat sejuk, kata Profesor Hamka, almarhum Hamka, dalam tafsir Al-Azhar. Juga Samud. Allah, ya Allah. Puak Samud ni, tuan-tuan tak boleh bayang tuan-tuan. Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin. Di antara kehebatan Samud, mereka boleh ukir gunung-gunung batu jadikan buyut. Jamak daripada baitun. Baitun sebuah rumah, buyut rumah-rumah. Mereka buat rumah ukir gunung batu. Tuan-tuan boleh pergi utara Madinah, tempat nama Al-Hijr. Utara Madinah boleh melawat kawasan nama Al-Hijr, Madain Saleh, kampung Nabi Saleh, tempat puak Samud. Tuan-tuan boleh tengok batu-batu yang mereka ukir. Allahu Akbar. Kita tak terbayang teknologi mereka, arkitek, engineer, teknokrat mereka.
Macam mana mereka boleh fikir sampai tahap tu? Kita tak boleh bayang batu tu tinggi tuan-tuan, bukit batu tu. Macam mana dia boleh ukir? Dia punya calculation betul-betul apa kita nak sebut, emphasizely, ataupun kita kata on the dot, precision dia, ketepatan dia. Saya tengok dalam astro, mereka kaji kehebatan Samud, puak-puak yang ukir batu, mereka punya precision, ketepatan ukiran batu tu tak lari even 1 degree, tak lari walau 1 darjah. Cuba bayang tu, macam mana mereka buat. Lepas tu tak terbayang dia pakai crane apa, backhoe apa dia pakai. Kita tak boleh bayang. Subhanallah. Buat pula tebuk tu, tebuk ni rumah bilik, master bedroom, tebuk pula yang ni dining hall, dewan makan, sebelah tebuk pula dewan mesyuarat, sebelah tebuk pula bilik merokok. Yang tu kena ada. Kan, smoking room ujung sekali, asap tu keluar belakang. Mereka buat exhaust fan, keluar asap belakang. Tuan-tuan, muslimin muslimat, hebatnya Samud. Kalau tuan-tuan tak dapat pergi Al-Hijr, kalau ada rezeki anak-anak tuan-tuan mengaji di Jordan, pergi ke selatan Jordan, di kawasan dia panggil Nebata Petra. Pergi Petra selatan Jordan. Saya rezeki lah, anak saya mengaji Jordan dulu. Habis dah 2008 dulu, habis dah, beranak pinak dah pun, kahwin dah. Nak sebutnya selatan Jordan tu ada Petra, Nebata Petra, gunung batu yang diukir. Nabatean, puak-puak Nabatean, mengikut riwayat, mereka ni 2-3 pupu puak Samud. Mereka ada ilmu tu. Dan Nebata Petra termasuk dalam 7 wonders of the world, termasuk dalam 7 perkara ajaib dalam dunia yang UNESCO warisan iktiraf, PBB iktiraf. Allahu Akbar. Cantik, tersusun rapi, tiang yang entah, tengoklah dalam YouTube, boleh tengok dalam Google dan sebagainya. Cantiknya itulah puak Samud. Allah bagi mereka kepandaian watan hituna minal jibal, gunung ganang tu depa boleh tebuk, ukir. Kita mana reti nak ukir-ukir gunung, tak ada pasal. Tapi mereka boleh buat. Allah hantar Nabi Soleh lawan. Kata Soleh bodoh, kata Nabi Soleh kuno, kata Nabi Soleh anti kemajuan. Lagu tu orang Melayu benar, lagu tu puak-puak lebay penunggang agama, bodoh, anti kemajuan, anti teknologi. Allah, sedih dengar. Macam kita ni bodoh, tak reti 5G, tak reti teknologi. Macam kita ni lebay atas kepala ni, reti benda-benda basic aja. Wah, kita mengaji, kita tahu bab-bab tu. Allahu Akbar tuan-tuan. Dia berlaku sepanjang zaman. Puak Samud, Samsing Gedebe, sampai unta pun mereka bunuh. Qala hadhihi naqatul laha, inilah dia unta, kata Nabi Soleh, unta mukjizat. Wala tamassuha, kamu jangan usik unta ni. Depa bunuh. Kalau tuan-tuan baca surah An-Naml, kita jumpa ayat wa kana fil madinati tis'ati rahtin yufsiduna fil ardh. Kalau baca An-Naml, kita jumpa ayat wa kana fil madinah, bahawa di bandar, di tempat Nabi Soleh tinggal puak Samud ni, Allah kata adanya tis'ati rahtin. Tis'ah 9. Rahtin kita cakap mudahlah 9 jahanam. Kalau gitu faham.
Kata Allah, di bandar Nabi Soleh duduk tu ada 9 jahanam. Mengalah piramid 6 dia. Depa lebih 3, 9 jahanam. Allahu akbar tuan-tuan. 9 jahanam yufsiduna fil ard. Kerja depa buat jahat. Mereka lah yang berpakat bunuh unta Nabi Soleh. Penghabis dia kena samsik, gedebek. Akhirnya apa jadi? Allah kata bit taghiyah, kami hapuskan Samud dengan bit taghiyah, dengan suatu suara tempikan daripada langit. Sayhatan wahidah dalam surah Al-Qamar, sayhatan wahidah, dengan satu tembakan suara yang amat kuat. Tafsir kata peti. Peti yang cukup kuat tuan-tuan. Peti takut tuan-tuan. Kan di Indun ke mana ke minggu lepas, satu pasangan tengah duk merenduk dalam khemah, mai peti mampus seorang. Kan mati seorang. Satu pasangan sedang duk buat biasalah, lepas tu mai peti, seorang mati, perempuan tu mati. Allahu akbar. Ini cerita peti. Takut tuan-tuan. Disik 2 sahabat mati kena peti ketika berlindung bawah pokok. Disik tahun lepas. Hujan kena peti, dua-dua mati. Ini ajarlah. Semua nak cerita peti kuat tak? Kuat. Kekuatan voltage current dia cukup kuat. Takut kita kena tu tak ada apa dah. Sebab itu dia panggil buraq, barqun, yang bawa Nabi, binatang yang digelar buraq. Buraq daripada kalimah barqun. Barqun makna kilat. Kilat laju dah. Laju. Allahu akbar. Muslimin, muslimat, puak-puak Samud Allah hantam dengan peti je. Habis bergelimpangan, tercabut ni, gegendang anak telinga, terkeluar habis. Kata para ulama, hantaman peti yang cukup kuat yang menyebabkan mereka mati bergelimpangan. Nabi Soleh kata, hampa siap, Allah bagi hampa tempoh 3 hari. Hari pertama tu wajah mereka bertukar menjadi merah. Hak puak Samud merah muka. Hari kedua pucat putih. Hari ketiga hitam legam. Hari keempat peti. Allahu akbar. Itulah puak Samud. Hancur, musnah. Teknologi? Ya. Jangan cari pasal. Juga termasuk contoh di sini. Dan kaum Lut. Hak ni lagi lah. Atatuna adh-dhukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum min azwajikum bal antum qaumun adun. Nabi Lut berkata kepada mereka, atatuna adh-dhukra, awaklah hampa suka kat jantan. Muzakkar. Awak hampa suka kat jantan. Atatuna adh-dhukra, kenapa hampa syok kat jantan? Lalu kamu tinggalkan min azwajikum, kamu tinggalkan pasangan yang Allah dah cipta, iaitu perempuan. Hak jenis tu pula dah, homoseks. Malaysia dah, buat tak ada pula. Puak-puak gay dulu cuba nak daftar pertubuhan mereka. Cuba nak daftar, tapi ROS reject. Pendaftar pertubuhan reject. Puak-puak gay di Malaysia cuba nak daftar persatuan mereka, kira PGM lah, Persatuan Gay se-Malaysia. Ada mesyuarat agung dia, mesyuarat pungkok-pungkok. Kan, presiden pungkok, timbalan presiden pungkok, naib presiden 3 orang pungkok. Semua jenis itu. Jenis gay. La ilaha illallah. Nasib baik ROS reject, tidak mampu kita mesyuarat agung Persatuan Pungkok se-Malaysia. Lepas tu panggil kita jemput, suruh baca doa. Mampu mencari penyakit, terajang situ tuan-tuan. Na'udzubillahi min zalik.
Tuan, ini puak-puak kaum Lut. Duk ada di Malaysia, bukan tak ada. Na'udzubillah. Allah cerita seruan Nabi Lut. Atatuna dzukrana minal alamin. Awak apa syok ke jantan? Wa tadharuna ma khalaqalakum min azwajikum. Lepas tu apa tinggalkan perempuan yang Allah dak cipta? Hadhihi banati. Ni anak perempuan aku, ada apa tak mau? Nabi Lut sampai offer anak perempuan. Dia kata Lut hanya ngalah duk buat gurau belawak dengan kami. Hang pun tahu selera kami lagu mana. Cakap anak perempuan kami tak kelapak kami mau pungkok Jahannam betul tuan. Astaghfirullahalazim. Illa ajuzan fil ghabirin thumma dammarnal akharin wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul munzari. Ya Allah, Allah lingkupkan mereka. Allah selamatkan Nabi Lut dan anak-anak perempuan dia ketika malaikat datang, 3 malaikat datang ke rumah Nabi Lut di Jordan. Waktu laut mati itu di Jordan, datang kaum Nabi Lut, datang malaikat pergi jumpa Nabi Lut. Wahai Lut, kami datang ni, standby lah. Nanti lari keluar sebelum subuh. Alaysa subhi biqarib. Kata malaikat, Allah cerita dalam surah Hud, Allah kata tidakkah subuh sudah hampir? Kemusnahan kaum Lut waktu subuh. Allahu akbar. Lalu malaikat pesan, keluar ni jangan duk toleh belakang. Jangan pandang belakang. Tu yang Melayu buat filem, jangan pandang belakang. Tu filem. Allah, malaikat pesan ke Nabi Lut dengan anak-anak perempuan, jalan terus, jangan toleh belakang. Sebab malaikat nak angkat. Allah. Termasuk yang hancur ialah ajuzan fil ghabirin. Termasuk yang lingkup ialah seorang ajuz. Ma makna ajuz? Ajuz tua bangka. Ajuz makna tua bangka, lemah. Kalau nak ikut kalimah betul, ajuz ialah lemah. Lemah sungguh. Daripada ajuz itulah datang kalimah mu'jizat. Kan? Mu'jizat. Mu'jizat lemah tak nak lawan. Tongkat Nabi Musa jadi ular. Lemah tak akal nak fikir? Lemah. Itu mu'jizat. Tapi wajib percaya, wajib beriman sebab ada ayat dalam Quran. Tu dia duduk. Daripada kalimah ajuz itulah datang mu'jizat. So Allah kata turut sama aku binasakan ialah ajuzan, seorang perempuan tua bangka nak mampu. Nak mampu itu saya habaklah. Seorang perempuan tua yang sudah lemah, itulah isteri Nabi Lut. Lingkup dengan bini-bini dia, Allah rembat sekali. Sebab bini dia jadi broker. Bini dia ada buku 35. Bini dia ada buku 35. Okey, besok hang malam ni pungkok rumah nombor 16. Contoh. 100 rial, 50 boleh kat dia. Broker. 50 ambil dekat tuan punya badan, 50 dia. Bini Nabi Lut jadi broker, ada buku 35. Susun nama bagi kemas elok. Tarikh bila, rumah nombor berapa, pi rembat. Nabi Lut kata anak perempuan aku ada, apa tak mau tu. Dah kami tak mau, kami nak jantan. Ampun tuan. Allah hancurkan kaum Nabi Lut. Wa amtarna alaihim matara, dan kami hujani mereka dengan hujan-hujan yang cukup menyeksakan mereka. Maksud hujan itu ialah ketulan-ketulan batu yang telah menghempap kaum Nabi Lut. Ketulan batu ni main mana? Sebelum jadi laut mati, sebelum Allah angkat, malaikat Jibril angkat dan hempuklah laut mati, sebelum tu mereka dihujani dengan hujan-hujan batu. Allah sebut
Allah sebut wa amtarna alaihim matar. Matar makna hujan. Matar makna hujan. Buka tafsir hujan batu. Soalannya, mai mana batu tu? Jawabnya, bukit-bukit di sekeliling kaum Nabi Lut, di sekeliling penduduk kaum Nabi Lut, kampung Sodom tu. Sodom itu nama kampung tu yang datang kalimah Sodomais. Sodom atau Sodom, akhirnya datanglah perkataan orang putih Sodomais. Sodomais means liwat. Sodom. Keliling tu bukit, tuan-tuan yang biasa pergi Laut Mati. Alhamdulillah saya sampai dah Laut Mati. Kita berdiri tepi laut, tengok bukit keliling. Bukit itulah yang meletup. Lalu menghujani mereka dengan batu. Allah sebut. Dan saya membaca sebuah kajian daripada seorang pakar arkeologi Jerman, namanya Profesor Dr. Werner Keller. Saya baca kajian dia ketika dia buat kajian tentang Laut Mati dan penduduk Sodom. Profesor Dr. Werner Keller menyebut sah batu bukit-bukit keliling ni telah meletup dahulu dan menghentam kaum Nabi Lut. Allah sebut, orang kaji betulnya Al-Quran. Allah dalam surah Az-Zariyat, Allah Ta'ala sebut linursila alaihim hijaratan min tin, dan kami utus kepada mereka hijarah, batu-batu yang keras. Itu dalam Az-Zariyat. Subhanallah, benarnya Al-Quran. So batu tu mai hentam dulu. Batu bukan kecil anak, tuan-tuan. Hentam mati, Allah angkat. Mengikut riwayat, malaikat Jibril angkat, terbalik, hempuk. Dalam surah Al-Hijr, aliyaha safilaha. Dalam suratul Hijr, Allah Ta'ala sebut aliyaha safilaha. Yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas, terbalik. Angkat tu setinggi-tinggi sehingga ulama buat tamsilan kokokkan ayam didengar oleh malaikat di langit. Ulama buat tamsil macam tu. Nak abang kata tinggi mana? Dah bayang tak? Sehingga ulama kata kokokkan ayam didengar oleh malaikat di langit. Satu tamsil betapa tingginya Jibril angkat. Lepas itu terbalik, aliyaha safilaha, empuk. Jadi Laut Mati, waktu saya pir, anak-anak angkat hak mengaji universiti, anak saya belajar, senior-senior mereka ajak saya mandi Laut Mati. Saya kata lagu ni lah budak-budak, kata hampa bagi aku mic, aku ceramah, mandi tobat lahum, aku tak turun, punya penakut. Tak berani saya, tuan-tuan. Tak berani. Oh syok ustaz, dia kata terapung. Hampa pergi lah, aku tak mau. Lepas tu ada seorang nama dia Muhammad, budak Negeri Sembilan, anak angkat lah. Dia pun dah habis dah, balik dah lah jadi pakar motivasi apa di Malaysia. Dia cerita, dia kata kami pernah mandi belah malam, budak Jordan mandi Laut Mati, buat barbecue apa semua. Tengah-tengah mandi tu dia kata keluar tulang. Aku tu yang aku tak mau dengar, kata keluar tulang. Tengah duk mandi tu tulang keluar, berselerak depa lari. Tulang mana tu? Kotak di bawah tu, puak-puak tu. Cari penyakit, tuan-tuan. Depa berani. Kita dengar keluar tulang tu lagi kuat dalil pakai tak mandi ya. Main tepi tu lah dengan garam dia apa semua. Memang garam penuh lah air dia masin. Allahu Akbar. Takut, seram, tuan-tuan. Balik sana kita nampaklah lori lah. Itu Israel lah. Nampak Israel sana. Belah sini Jordan, belah sana Israel, tengah-tengah Laut Mati. Allah nak cerita budak-budak tu kata tengah mandi keluar tulang. Lagi aku tak turun. Tak berani, tuan-tuan. Lagi dia keluar, dia tarik, kita mampu tak balik Malaysia kita. Pada kira puak-puak tu, tuan-tuan,
muslimin muslimat nak sebut itulah kaum Nabi Lut hancur sehancur-hancur. Okey apa? Liwat. Penyakit dia liwat. Tapi poin besar apa? Kamu lawan Rasul. Tu tu kita kata jangan bantah Rasul. Hampa tak mau nak sambut maulid, hampa punya pasal duduk diam-diam. Jangan duduk bida'ah sana, bida'ah sini. Dah, hampa tak mau sambut, duduk diam-diam. Kami nak sambut, kami sambut. Hampa tak mau, dah. Jangan duduk kata ini belagak maulid ni semua macam taik pusam. Beradak sikitlah cakap. Kau tak setuju sangat pun duduk diam-diam sudahlah. Janganlah kata perarakan maulid macam tai pusam. Apa ni? Orang belarak berselawat. Hamba jangan nak celapak semua nak kata bid'ah tak ketahuan. Ngajilah dulu. Banyak pandangan-pandangan para ulama yang kita mesti ambil kira. Letih tuan. Dia main maulid, letih cara maulid kita. Dia main Ramadan nak tarawih, kita letih cara tarawih pula. 8 betul, 20 tak sah. Dia main satu pula. Tak habis Melayu ni duk gaduh sampai kiamat. Han nak tarawih 8 ke? Han nak tarawih 20 ke? Han tak nak tarawih ke? Tak ada salah apa. Sunat aja. Pihang rugilah tak tarawih. Tu cerita tu. Tak usah duk gaduh. Jangan duk bid'ah sana bid'ah sini bagi pecah lagi masyarakat kita. Tuan-tuan, muslimin muslimat, hang nak sambut, hang sambut. Tak nak sudah duk diam. Jangan duk celupah. Hang nak baca kunut subuh hang baca. Hang tak nak baca duk diam. Tak ada dia salah apa. Muslimin dan muslimat, kita nak sebut benda ni cukup besar implikasi dia kepada perpaduan ummah dan masyarakat Melayu. Kita mesti faham. Baik, sambung sikit baris tu. Mereka adalah umat yang suka mendebat mengenai tugas Rasul yang menyeru mereka supaya menyembah Allah. Itu kerja dia. Debat Rasul, bantah Rasul, tak setuju dengan Rasul. Rasul wafat dah, Nabi Muhammad tak ada dah, wa khataman nabiyyin, habis dah Nabi. Nah, ulama ganti galang para nabi. Nah, ulama pula didebat, ulama pula dimaki hamun. Betul lah, ulama bukan maksum macam Rasulullah, tetapi apa yang ulama bawa adalah kebenaran yang wajib kita ikut. Tak ada ulama yang ikhlas ajak kita bergaduh sesama Melayu. Tak ada. Tak ada ulama yang ikhlas ajak kita pergi disko lah, minum arak. Tak ada. Semua kita ajak balik kepada Islam. Maka kamu bantah para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Hadis itu sahih. Hadis itu sahih. Ulama pewaris Nabi. Hadis sahih. Mencari pasal. Ikut. Tak ada masalah kita nak ikut para ulama yang ikhlas untuk membimbing ummah. Rasul tak ada dah. Tapi bantah ulama serupalah macam kita bantah para rasul, kerana ajaran yang ulama bawa bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hal tersebut sama dengan kaum yang memperdebatkan Al-Quran. Samalah dengan kaum yang tak puas hati dengan Al-Quran, yang menganggap Quran tak sesuai, yang menganggap Quran ni ada cacat celah. Samalah dengan kaum dulu yang lawan para rasul. Kan berat tu. Kan berat tu memperdebatkan Al-Quran. Quran jangan kita petikan, baca, tadabbur, paling tidak sehari sekali, sehari tengok 1-2 ayat. Bukan terjemah, taksir lah, tengok 1-2 ayat, baca taksir. Terjemah satu hal, sehari 1-2 ayat jadilah. Katalah kita ambil Al-Baqarah, tak kira lah berapa bulan nak habis. Hari ni zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Buka taksir tengok, jadilah sehari 1 ayat. Jangan baca aja. Begitu kaedah. Jangan baca aja, tapi tengok taksir sama, belajar. Walaupun kita bukan ulama pakar ilmu taksir,
tetapi paling tidak kita tahu apa kehendak Allah Subhanahu wa taala. So jangan debat Al-Quran, sebab memperdebat Al-Quran sama macam orang zaman dulu memperdebat para rasul. Nauzubillah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liya'khudhuh. Dan tiap-tiap umat mencita-citakan tipu daya terhadap rasul mereka untuk menawannya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Sambung bulan hadapan penafsiran pada bahagian ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban النار. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.